kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah dipilih untuk bersama-sama lagi dalam perkongsian ilmu pada pagi ini. Saya Kak Ati, bukan Kak Ayat ya. Kita simpan Kak Ayat dulu, moderator anda untuk hari ini. Baik, sebelum kita meneruskan sesi tadabbur ayat pilihan kita, eloklah kita mengenali dulu tetamu kita, iaitu saudari Ayat Ibrahim. Walaupun kita dah bersama-sama dengan beliau selama 3 sesi sebelum ni ya. Saudari Ayat adalah alumni kita, seorang dietitian, kaunselor berdaftar. Sekarang ni sedang melanjutkan pengajian di peringkat PhD dalam bidang kaunseling tentang Sustained Dietary Behaviour Change. Pada masa yang sama, saudari Ayat juga sedang mengambil kursus Diploma Ta'limul Quran dalam bahasa Inggeris di Institut Al-Huda. Seorang yang suka belajar tadabbur dan berkongsi tentang ayat-ayat Al-Quran. Baik, sesi hari ini adalah sesi yang terakhir untuk Ramadan kali ini ya. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Tanpa membuang masa lagi, mari kita sama-sama mengikuti perkongsian ilmu dari saudari Ayat berkenaan dengan ayat pilihan hari ini, iaitu surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 23. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih moderator Kak Ati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, apa khabar semua yang dapat hadir pada pagi ini? Moga-moga kita dikurniakan kefahaman ilmu, ditambahkan keberkahan lah dalam majlis yang diadakan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan telusuri satu lagi doa, khusus doa memohon ampun dan rahmat daripada yang diungkapkan Nabi Adam dan Hawa radhiyallahu an. Jadi mungkin sedikit pengenalan. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran sendiri, ada sangat banyak kisah Nabi Adam dalam banyak surah lah. Kalau saya secara personal, saya sangat suka nak kaitkan kisah-kisah Nabi Adam ni dengan kisah-kisah Quran dikaitkan dengan tema-tema setiap surah lah. Sebab dia umpama satu kisah yang dilihat dalam kamera ataupun angle yang berlainan. Mungkin kalau kita perhatikan macam kisah yang sama, macam berlaku pada waktu yang sama, tetapi dibentangkan dalam surah-surah yang berbeza. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, Al-Baqarah tu merupakan surah yang membicarakan tentang kepimpinan, dan Allah membawakan kepada kita kisah Nabi Adam yang diajar Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajar malaikat. Itu tentang peranan khalifah lah. Ataupun contoh lain dalam surah Al-Hijr tentang perlindungan Allah, Allah melindungi agamanya, dan kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surah Al-Hijr tu ada, kita akan nampak macam mana syaitan membongkar rahsianya yang dia tak mampu untuk menyesatkan anak-anak Nabi Adam ni jika kita ni memilih menjadi aibat, jika kita memilih untuk tak ikut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan yang syaitan ni tak ada kuasa sebenarnya, dia tak ada kuasa kepada kita melainkan bagi mereka yang mengikuti. Kalau dalam surah Toha pula tentang kebahagiaan, Allah Subhanahu Wa Taala membawakan kepada kita tentang kisah Nabi Adam dari sudut Allah ceritakanlah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi Adam apa yang ada dekat syurga tu, apa kebahagiaan yang ada dekat syurga. Tiada dahaga, tiada kelaparan, tak terkena panas matahari. Dan sekarang ni, pada hari ini, insya-Allah kita akan memerhatikan kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surah Al-A'raf. Jadi surah Al-A'raf ni tentang apa? Secara asasnya surah Al-A'raf ni dia tentang posisi kita dalam memilih antara jalan kebenaran dan kebatilan. Kita kena buat keputusan, kita kena bertanggungjawab buat pilihan. Dan dalam ketika nak buat pilihan tu, dia ada banyak cabaran lah, ada syaitan yang datang, dan kisah pertama yang dibawa dalam surah Al-A'raf adalah kisah syaitan. Dan Allah Ar-Rahman Allamal Quran, Allah yang mengajarkan Quran, mengajarkan kepada kita apa yang syaitan telah lakukan untuk menyesatkan anak-anak Nabi Adam alaihissalam lah. Okay, so kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi bermula daripada surah Al-A'raf ayat ke-11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuh, kemudian saya kena adjust. Okay. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Dan kalau dalam surah Al-Baqarah pula Allah nyatakan wa kana minal kafirin. Iblis ni di kalangan orang yang kafir. Jadi satu perkara yang kita boleh belajar daripada ayat-ayat ini adalah terkait definisi kekafiran. Kalau kita dengar perkataan kafir tu kita istilahkan, oh dia ni non-muslim, dia ni tak beriman. Tapi di sisi Allah, orang yang ingkar istilah kafir tu adalah kepada mereka yang tak nak dengar apa Allah cakap, melanggar perintah Allah walaupun dia percaya kepada Allah. Contohnya iblis, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya tentang yang Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan dia, tetapi dia milih mengingkari, dan dengan itu dia dilabel kafir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita dapat dalam surah Al-Baqarah lah. Jadi kalau kita nak kata tentang apa pengajaran yang kita dapat adalah kita pun kena berhati-hatilah supaya tidak mengikut jejak iblis ni yang mengingkari ketika diberi perintah. Kemudian ayat 12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan iblis, dia melanggar perintah Allah, enggan untuk sujud ketika diperintahkan adalah didasari kesombongan. Dan kita nampak macam mana iblis ni dia ada rasional dia sendiri dan dia berhujah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia tak nak sujud? Sebab dia daripada api dan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Jadi satu pengajaran yang kita dapat dari sini adalah sikap satu makhluk yang tidak mensucikan Allah. Ketika mana dia memilih mengingkari, pada masa yang sama sebenarnya dia merasakan yang diri dia lebih bijak, seolah-olah perintah Allah tu tak sama macam tak tepat, dan apa rasional dia tu lebih baik. Jadi kalau kita sendiri, kalau kita nak ambil pengajaran daripada kisah ni, antaranya adalah kalau kita renungkan, ada tak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasa susah, kita rasa ada pilihan lain yang lebih baik kan, dan berhujah yang seolah-olah yang pilihan selain daripada jalan yang Allah berikan kepada kita tu lebih baik kan. Contohnya cakap tentang riba, pengharaman riba. Ada je orang yang mengatakan riba tu baik untuk ekonomi negara. Kalau tak ada riba ni tak boleh membangun ekonomi negara misalnya. Dan perkara-perkara begitulah yang perlu diperhalusi supaya kita tak ikut jejak langkah iblis ni. Dan kemudian ayat ke-13 Allah berfirman, turunlah kamu dari syurga itu kerana kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Dan Allah memakbulkan doanya. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Qala innaka minal munzarin. Jadi satu kalimah kat sini yang saya tersedar bila kita belajar tadabbur Quran ni lah. Perkataan innaka. Innaka merujuk sesungguhnya engkau, mufrad. Iblis seekor sahaja. Sebab sebelum ni saya membayangkan yang seluruh iblis dan keturunan dia memang tak mati-mati. Dan saya bayangkan macam dunia ni penuh dengan mereka kan. Tapi bila hadir ke kelas Quran kan, ustaz menyatakan yang diberi penangguhan sebenarnya iblis sahaja. So, daripada perkataan innaka tu. Dia bukan merujuk kepada kesemua mereka, tetapi iblis sahaja yang diberi penangguhan sampai hari kebangkitan. Yang tu mungkin added information lah, saya rasa menarik sebab saya baru tahu juga. Seterusnya iblis berkata,
Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, oleh kerana engkau menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kalimah la aq'udanna dari kalimah qu'ud, maksudnya duduk bersedia untuk menyerang hendap. Dan dia duduk kat mana? Dia duduk dekat jalan yang lurus. Siratakal mustaqim. Ini kalau cakap tentang siratakal mustaqim ni maksudnya orang Islam lah kan. Orang Islam yang dah beriman, yang dah dapat petunjuk dan dia nak melalui jalan lurus ni, syaitan duduk kat situ. Bersedia untuk serang hendap pada waktu yang tepat untuk memesongkan kita daripada kebenaran. Okay. Kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ada tafsir menyatakan kalau dari hadapan dan belakang ni, bila mana seseorang Muslim tu dia nak bergerak ke jalan yang lurus ni, ada halangan untuk boleh ditakut-takutkan dengan kemiskinan. Misalnya kita nak beri infak kan, lepas tu ditakut-takutkan dengan kemiskinan membuatkan kita ke belakang, tak jadi maju ke depan. Ataupun dia datang daripada kanan, ibaratnya seperti dalam perbuatan baik yang kita lakukan tapi diselitkan dengan rasa riak kan, ataupun daripada kawan-kawan yang baik lah. Dan dari kanan, dari kiri pula terkait dengan benda-benda yang buruk, kawan-kawan yang tak baik kan. Dan Iblis menyatakan dan engkau tidak akan mendapati kebanyakannya mereka bersyukur. Kat sini pun satu pengajaran besar yang kita boleh belajar, iaitu kepentingan kekuatan syukur. Manusia yang bersyukur, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan taat lah. Sebenarnya apabila seseorang itu memilih mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu sebenarnya dia telah mengkufuri lah, tidak bersyukur pada Allah. Boleh dengar ke? Saya perasan internet saya tak stabil. Okey, clear. Okey, clear. Okey. Ini jelas. Alhamdulillah. Okay, seterusnya ayat ke-18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Jadi daripada firman Allah yang ayat ke-18 ini, Allah menyatakan tentang satu syarat, bukanlah satu sebab yang menyebabkan anak-anak Adam alaihissalam ni masuk ke dalam neraka, iaitu apabila memilih untuk ikut bisikan-bisikan syaitan tu. Jadi kat sini pun kita belajar, Allah tak nyatakan yang siapa yang non-Muslim dia masuk neraka, tapi Allah kata siapa yang ikut. Dan kalau kita ikat balik ayat ini dengan ayat ke-16 yang berada kat jalan lurus, basically orang Islam kan, yang akan dibisikkan bisikan syaitan ni pun orang Islam. Jadi siapa yang dah ada kat jalan lurus ni tapi dia memilih ikut apa yang syaitan tawarkan, janji syaitan, dan itu berisiko untuk masukkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Jadi ini beri ancaman kepada kita untuk berhati-hati, untuk alert, untuk sedar akan bisikan syaitan itu sendirilah, supaya tidak tergolong dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ayat seterusnya, so kalau tadi komunikasi antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan iblis, sekarang ni Allah bawakan kepada kita komunikasi dia dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dan wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya. Apa sahaja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pohon ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim.
Jadi ada dua perkara kat sini. Pertama adalah perintah Allah, iaitu perintah untuk makan dan minum sepuas-puasnya, tiada larangan kecuali satu. Dan ada satu larangan kan, iaitu jangan dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jadi jangan dekati Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita tentang sifat manusia itu sendirilah yang tak mampu untuk mengawal dirinya ketika mana perkara yang diingini itu berada dekat. Contohnya kalau larangan tu berada dekat, agak sukar untuk dia keluarlah daripada terjerat dengan perkara-perkara itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Quran pun, Allah juga mengajarkan kita contohnya tentang pengharaman zina kan. Allah tak menyatakan, Allah mengajar kepada kita la taqrabu zina. Kan bukannya nak dekati itu pun dah dilarang, apatah lagi melakukannya kan. Dan kalau dalam ni pun jangan dekati pohon tu. Allah tak kata jangan makan buah daripada pokok itu, tapi Allah kata jangan dekati. Dan benda ni sangat terkait rapat. Even dalam dunia counselling sendiri, kami ada istilah stimulus control. Bila mana nak membantu klien ubah perilaku, ubah behavior, antaranya adalah kita ajar dia tentang stimulus control lah, untuk mengurus persekitaran dia supaya stimulus triggers tu tak ada berada pada sekelilingnya. Kita tengok pada ayat 20 tentang datangnya syaitan iblis ni, apa yang dilakukan. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, iaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam syurga. Jadi kalimah fawaswasa. Fawaswasa maksudnya membisik. Dan benda ni berlaku banyak kali, bukannya berlaku sekali semata-mata. Sebab buktinya kita nampak dalam surah lain, ada lagi dialog iblis menipu daya Nabi Adam AS dengan skrip yang berbeza. Kalau dekat sini, iblis bawakan kepada Nabi Adam AS tentang kerugian kalau dia tak makan buah tu kan. Tapi pada dalam surah Toha pula, dia bertanya kan, mahukah aku beritahukan kepada kamu akan satu pohon keabadian. Jadi menarik menarik bagi saya sebagai seorang yang melihat dari kacamata seorang kaunselor. Sebagai seorang kaunselor, kami belajar bagaimana berkomunikasi secara terapeutik untuk membantu perubahan sikap pada diri klien itu sendirilah. Dan iblis ni dia ada kemahiran kaunseling yang dahsyatlah untuk influence orang. Dia tak directly suruh, tu pokok tu pergilah dekat, tu makanlah buah tu. Buah tu sedap misalnya kan. Tak Tapi macam mana iblis ni dia boleh menipu daya, menawarkan janji-janji yang sangat dekat dengan keinginan manusia itu sendiri. Kan? Dan kalau dalam surah Toha tu dia buat open ended questioning kan, salah satu kemahiran dalam counselling juga. Memang power lah iblis ni dari segi nak ubah sikap manusia ni kepada keburukan. Jadi kita kena hati-hati. Dan satu perkara lagi saya nak fokus kat sini, perkataan liyubdiya, ada kalimah li kat situ membawa maksud untuk. Allah membongkar satu rahsia besar kat sini tentang apa yang terbuku dalam hati iblis ni. Kenapa dia nak berbisik kepada Nabi Adam AS ketika itu? Iaitu dia nak menghinakan, dia nak memalukan Nabi Adam, iaitu dia nak ternampak auratnya. Jadi yang ni satu perkara yang kita dapat tahu. Dan ni adalah strategi pertama, perkara pertama yang iblis buat dekat syurga. Yang mana kalau kita bawakan kepada pengajaran kita pada zaman sekarang ni kan, masalah-masalah pornografi kan, sebenarnya benda tu sangat terkait rapat dengan langkah-langkah syaitan. Sebab bahkan ini adalah tindakan pertama, strategi pertama iblis di syurga lagi. Itu yang dia nak ternampaklah aurat kita ni.
Ayat ke-21, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Jadi ketika bayangkan benda ni, ayat 20-21 ni, kita kena faham manusia tak nampak iblis ni. Jadi dialog semua ni berlaku dalam sudur. Seolah-olah kita bercakap dengan diri kita. Kan? Yang ni buktinya dalam ayat ke-27, Allah sendiri menyatakan, sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan dari suatu tempat yang kamu tak mampu melihat mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menghabarkan kepada kita yang kita memang tak nampak dia. Even Nabi Adam AS ketika berlaku semua was-was tadi tu, tak nampak pun iblis. Yelah, kalau kita nampak mestilah kita tak nak dengar kan. Sebab nampak dia kan. Tapi benda ni berlaku dalam surah An-Nas. Yuwaswisu fi sudurin nas. Benda ni berlaku dalam sudur. Dan again dalam ayat 27 ni pun Allah emphasize balik kenapa iblis nak menipu daya Nabi Adam AS ketika itu adalah supaya tertanggal dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Menarik kalau kita fikirkan, Allah tak kata kenapa apa yang iblis buat ketika itu. Oh, iblis dia membuatkan Nabi Adam AS memakan buah yang dilarang. Tak ada sebut pun pasal pokok tu dalam ayat ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala fokus kepada tujuan iblis, iaitu supaya nampak auratnya. Okey, pada ayat 22. Maka syaitan memujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Okay. Kita tengok pada perkataan falamma dhaqa syajarata. Dhaqa. Rasa bukan makan. Baru rasa buah tu, terus ternampak akibat mengingkari perintah Allah, terus ternampak auratnya. Dan fitrah manusia tu memang dia nak tutup aurat. Kita lihat manusia pertama tak diajar pun, tak perlu diajar sosial masyarakat tentang pakaian, sebab kita tak tahulah. Saya pernah belajar sejarah kan menyatakan orang zaman dulu dia tak pandai, tak ada pakaian, tak pandai berpakaian kan. Pakaian tu adalah satu bentuk kemodenan. Tapi sebenarnya Allah mengajar kita bahawa memang fitrah manusia yang bahkan pada manusia pertama lagi Allah dah instill fitrah mahu menutup aurat itu sendiri. Dan mungkin yang saya nak fokus tadi tentang perkataan zaqa tadi, maksudnya Nabi Adam AS dan Hawa dia baru merasa buah tu, dia bukannya makan buah tu, dan terus bertaubat selepas melakukan kesilapan kan. Kita tengok pada ayat seterusnya, ayat ke-23 yang mana menjadi doa yang kita akan kupas pada hari ini insya-Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalimah qala tu maksudnya mereka berdua, bukan Nabi Adam AS sahaja. Jadi kalau kita fikirkan logik kan, kalau ada dua manusia yang berdoa, ada je kemungkinan skrip ataupun perkataan yang digunakan tu berbeza. Tapi kenapa kalimahnya sama? Kenapa kedua-duanya melafazkan doa yang sama? Jadi sebenarnya doa ni Allah yang ajar. Sebab tu kedua-duanya melafazkannya dengan ialah struktur kalimah yang sama. Pada surah Al-Baqarah ayat ke-37 Allah menyatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya ayat ni tadi, doa ni adalah diajar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebaiknya kita nak memohon ampunan kan. Kita terbuat kesilapan, kita memanfaatkanlah, Allah dah bagi dah skrip doa ni, dan kita akan cuba memahami
beberapa kalimah daripada ayat ni supaya moga-moga lepas ni kita boleh mengamalkannya dengan penuh makna lah insya-Allah. Okay. Dan ayat terakhir untuk saya tutup bahagian ni. Sekejap, ayat 24. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian turunlah semuanya. Nabi Adam AS, Hawa radhiyallahu an ke bumi. Kan? Jadi kita perhatikan kalimah demi kalimah doa yang kita nak cuba fahami pada hari ini insya-Allah. Qala, keduanya berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami sendiri, wa in, dan jika lam, tidak, taghfir, engkau ampuni, lana, bagi kami, wa tarhamna, dan engkau memberi rahmat, lanakunanna, sungguh kami adalah dari termasuk al-khasirin, orang-orang yang rugi. Kalau kita bahagikan ada dua bahagian lah doa ni. Yang pertama, pengakuan kelemahan diri, pengakuan ambil tanggungjawab lah terhadap apa yang telah dilakukan. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jadi yang pertama sekali doa ni bermula dengan Rabbana, dan kita dah kupas sikit lah tentang Rabbana ni pada sesi sebelum ni. Bila sebut Rabbana tu kita perlu memahami sebagai satu menyedari yang Allah banyak memberi nikmat kepada kita, memberi rezeki dan mencukupkan kita segala-galanya. Dan bila mana kita melanggar perintahnya, benda tu sebenarnya seolah-olah kita tak mensyukuri Rabb yang dah bagi banyak sangat nikmat kepada kita. Jadi doa ni bermula dengan panggilan Allah ini, Rabbana. Menyedari Allah banyak beri nikmat. Kedua, zalamna anfusana. Bertanggungjawab terhadap pilihan tindakan. Nabi Adam AS menyatakan yang diri dia yang menzalimi diri dia. Tak menyalahkan orang lain kan, tak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan pada ayat sebelumnya bagaimana iblis telah menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana engkau yang telah menyebabkan aku tersesat. Kan? Yang tu bicara iblis. Tapi kalau Nabi Adam AS, walaupun iblis sebenarnya yang telah menipu daya dia tak even salahkan iblis pun. Tapi dia ambil tanggungjawab pada pilihan tindakan dia. Dia yang memilih, dia bertanggungjawab terhadap pilihan tindakan dia dan dia sedar pelanggaran perintah Allah merugikan diri dia sendiri. Pada bahagian yang kedua pula, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ada dua perkara yang diminta dan menarik untuk kita perhatikan struktur doa ni sebenarnya. Pertama, Nabi Adam AS dan Hawa meminta pengampunan, taghfir lana, dan kedua meminta rahmat, tarhamna wa tarhamna. Dan kat situ ada konteks dia. Pernyataan doa ini diikuti dengan rasa ketakutan terhadap akibat jika tak dapat pengampunan dan rahmat itu sendiri. Menariknya kalau kita renungkan, kenapa, contohnya kalau kita fikirkan, kenapa doa ni tak cakap direct. Contohnya, Ya Allah ampunilah aku, Ya Allah rahmatilah aku. Tapi strukturnya adalah, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Kita kena garap apa emosi di sebalik doa ni. Pernah tak kita dalam kehidupan kita ni, pernah tak kita cuba minta tolong kat orang, tapi instead of kita minta tolong kat dia cakap, kau tolonglah aku. Kalau kita minta kat dia, kalau kau tak tolong aku ni habislah aku. Dua-dua tu struktur permintaan tolong tu lain kan. Yang pertama tu mungkin statement, tak nampak terdesak sangat. Tapi yang kedua tadi tu, bila mana menyatakan apa akibat, kalau tak ditolong ni apa akan jadi kan. Apa kemungkinan paling buruk akan berlaku kalau tak dapat menunjukkan betapa terdesak, sangat-sangat mengharap, sangat-sangat mahu dapatkan apa yang diinginkan tu. Yang tu yang terkandung dalam doa ni. Betapa Nabi Adam AS dan Hawa radhiyallahu anhu
sangat-sangat terdesak, sangat-sangat mengharapkan, betul-betul mahukan pengampunan dan rahmat Allah, dan risau tergolong dalam orang yang rugi. Jadi yang ni dalam surah Al-A'raf sendiri sebenarnya Allah memberikan kepada kita panduan untuk berdoa, dan Nabi Adam alaihissalam telah jadi teladanlah dalam merealisasikan panduan berdoa ni, iaitu berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam ayat doa tadi kan, kita nampak macam mana Nabi Adam AS, kita nampaklah dia punya emosi kat situ, rasa takut, rasa harap kan, agar dimakbulkan doa. Jadi perkara ni yang harus kita latih juga, dan benda ni terkait dengan ilmu yang daripada diri kita juga. Jadi kita akan perhatikan satu persatu sedikit sebanyak kalimah supaya kita memahami doa ni dengan lebih dalam. Yang pertama, qala rabbana zalamna anfusana. Kita perhatikan perkataan zalim kat situ. Jadi zalim ni apa? Zalim ni adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya lah. Pengajaran pertama yang kita boleh belajar daripada frasa ataupun dari bahagian pertama doa ni adalah, pertama, Nabi Adam AS tahu perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Macam mana Nabi Adam AS tahu yang bila mana dia melanggar perintah, dia zalim? Jadi sebenarnya pada ayat sebelumnya kan, pada ayat 19, Allah dah cakap dah, janganlah kamu berdua dekati pohon ini. Salah. Ya. Aziza, ini kata hari tu saya ada tanya pasal Ada. Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi pada ayat ke-19 ni, Allah dah mengajar kepada Nabi Adam alaihissalam bila mana dia jika melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan tergolong orang yang zalim. Jadi kat sini kita boleh belajar ni pentingnya untuk berlakunya komunikasi antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hamba-Nya. Dan kalau kita perhatikan pada kita sendiri, macam mana kita nak berkomunikasi dengan Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak berkomunikasi dengan kita? Melalui Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah kata-kata Allah. Jadi apabila kita sebagai seorang hamba peduli untuk belajar, tahu apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, dari situ kita akan tahu bila mana kita menzalimi ataupun tidak kan. Kerana orang yang tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada dia, dia pun boleh jadi dia tak sedar pun. Dia tak sedar pun dia sedang menzalimi diri dia sendiri sebab dia tak tahu apa yang Allah telah sampaikan kepada dia. Allah juga mengajar kita tentang zalim ni pada penghujung surah Al-A'raf. Jadi kalau kita perhatikan perintah larangan mendekati pohon tersebut adalah ayat Allah lah kan. Itu adalah kata-kata Allah. Dan Allah menyatakan pada hujung surah Al-A'raf ni tentang satu perumpamaan lah. Seorang manusia yang dah dapat ayat-ayat Allah, dah sampai ayat-ayat Allah kepadanya, tapi dia memilih untuk melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Saya nak bawa tuan-puan melihat kepada kalimah fansalakha minha ni, insilah. Jadi kalimah daripada kata akar sin lam kha ni, dia biasanya digunakan untuk proses pengelupasan kulit haiwan. Jadi kalau siapa yang pernah buat ibadah korban tu, pernah sembelih lembu kan, proses nak melapah kulit tu, memisahkan kulit daripada isi tu, yang itulah prosesnya. Kenapa Allah pilih kalimah ni kan? Ada tafsiran yang menyatakan tentang ayat ni, orang yang bila ayat Quran tu dah dapat pada dia, tapi dia memilih melepaskan diri dia daripada ayat tu, seolah-olah dia dengan susah payah cuba nak kupas kulit dia sendiri, cuba nak melepaskan diri dia daripada kulit-kulit diri dia sendiri. Kalau kita bayangkan betapa sakitnya, betapa zalimnya diri dia,
Sebab ayat-ayat Allah, Islam tu adalah sebenarnya fitrah manusia. Din adalah fitrah kita kan. Bila manusia memilih untuk melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah, seolah-olah dia nak cuba, gambaran dia umpama dia nak melepaskan diri daripada kulit yang menjadi fitrah dia. Kulit ni adalah perlindungan kita sangat memerlukan kulit ni untuk kita selamatkan daripada macam-macam yang berada kat luar ni. Tapi bila mana dia memilih untuk tak nak ikut ayat Quran yang telah sampai kepada dia, umpamanya dia melepaskan diri daripada fitrah yang selama ni sebenarnya menjaga dia lah. Jadi kita tak nak tergolong dalam golongan ni. Sebab tu bila kita faham ni, kita akan nampak, oh betul lah, ni zalim lah ni. Zalim kepada diri sendiri sebab ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Itu adalah fitrah kita sebenarnya. Jadi bila mana tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita, itu adalah tindakan menzalimi diri sendiri sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala tak rugi pun kalau kita tak taat. Kita yang rugi sebenarnya bila mana kita memilih mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian wa illam taghfir lana. Jadi kalau kita ingat balik apa Nabi Adam alaihissalam, dia cuma rasa je kan buah tu dan terus bertaubat, terus tersedar kesilapan yang dilakukan dan terus bertaubat kan. Dan kita belajar juga kat sini dalam surah Al-Imran ayat 133 tu Allah menyatakan tentang ganjaran syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Dan menarik, satu perkara yang kita belajar daripada Al-Imran ni adalah orang bertakwa tu bukan bermakna dia langsung tak buat salah. Tapi orang bertakwa tu adalah orang yang bila dia terbuat salah, dia menzalimi diri, dia cepat-cepat ingat Allah. Dan juga kalau kita tengok ayat 135 ni, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya sedang mereka mengetahui. Jadi pengajaran kita dapat kat sini adalah bila terbuat dosa tu cepat-cepat ingat Allah. Bukan enjoy dalam dosa tu dengan harapan tak apalah nantilah boleh taubat. Tapi sebenarnya teladan ataupun kalau kita nak diampunkan dosa adalah dengan bila terbuat kesilapan tu segera ingat Allah dan segera mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana teladan Nabi Adam alaihissalam. Watarhamna, dan memberi rahmat kepada kami. Jadi kalau tadi kita memohon ampun adalah terkait dosa yang telah dilakukan, yang kita dah tersilap. Memohon rahmat pula adalah terkait apa yang berlaku pada masa hadapan lah. Kita nak Allah merahmati kita dengan menjaga kita supaya tak terselamat daripada bisikan syaitan, supaya tak melakukan lagi kesilapan yang sama pada masa akan datang. Sebab salah satu konsep rahmat adalah terlindungnya seorang manusia itu daripada bisikan syaitan. Dan yang bahagian terakhir, lanakunanna minal khasirin. Saya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Sebenarnya pada awal-awal pembukaan surah Al-A'raf ayat ke-9, Allah ada membawakan kepada kita tentang mizan, tentang amal timbangan ke akhirat nanti. Jadi kalau kita cuba renungi, sejauh mana pernah tak sesiapa di kalangan kita kat sinilah pernah tak rasa dalam situasi rugi? Contohnya kalau buat bisnes kan, dah keluarkan modal, lepas tu tak laku, bukan setakat tak laku, tak balik modal. Modal pun hangus kan. Dan keadaan khasirun, orang yang rugi kan ke akhirat nanti, Allah menyatakan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Sebab apa? Muncul lagi perkataan zalim kat situ. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah telah datang, tetapi apabila memilih menzalimi, bila memilih mengingkari, tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, khawatir tindakan yang dilakukan di dunia ini tak ada nilai. Macam kita duduk exam lah, bila kita nak jawab exam kan mestilah kita nak jawab ikut skema permakahan pemeriksa. Sebab kalau tak ikut jawapan pemeriksa, tak dapat markah lah kan. Jadi rugi orang yang memilih untuk bertindak zalim terhadap ayat-ayat Allah. Dia boleh jadi sama ada dia tak belajar pun apa yang Allah nyatakan dalam Quran, menyebabkan dia tak sedar menzalimi ayat-ayat Allah, ataupun dia dah belajar tapi dia tak nak ikut kan. Jadi orang begini risau ke akhirat nanti timbangan dia ringan sebab Allah tak nilai. Na'udzubillah. Jadi perkara ini sangat-sangat menakutkan sebenarnya.
Kalau kerugian kat dunia tu mungkin ialah kita boleh lah berusaha lagi, cari duit lagi kan. Tapi kalau kerugian kat akhirat, no turning back. Tak boleh nak patah balik. Kan? Benda tu sangat-sangat menakutkan lah. Kalau kita cuba renungkan, dan sebab tu sebenarnya doa ni sangat-sangat penuh emosi sebenarnya. Penuh pengharapan, penuh ketakutan dan sangat-sangat mengharaplah. Dapat merasakan yang dia telah menzalimi diri dan mengharapkan pengampunan dan rahmat Allah. Jadi refleksi daripada ayat ini, sudahkah saya rasa rugi dan takut setiap kali melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu rasa tinggi pengharapan terhadap ampunan dan rahmatnya. Jadi apa tindakan yang kita boleh lakukan? Untuk saya jugalah ni, pilih satu peranan hidup. Jadikanlah Ramadan ni sebagai satu permulaan ataupun satu ruang untuk kita berubah, kan? Pilih satu peranan hidup, sama ada sebagai anak ataupun pasangan ataupun rakan sejawat, ahli masyarakat. Kemudian keluarkan ayat-ayat Quran, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala terkait peranan hidup yang dipilih, kan? Jadi mungkin kalau untuk memulakan boleh manfaatkan tools yang ada. Kita ada, bukanlah kita, saya pernah nampaklah ada ustaz-ustaz yang keluarkan ataupun ada tafsiran kitab tentang tadabbur ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Jadi sebenarnya kalimah-kalimah yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu tu akan diikuti dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin itu antara spot yang boleh dimulakan lah. Cuba perhatikan, senaraikan semua dalil-dalil itu supaya kita jadi orang yang berilmu lah dan boleh sedar sama ada kita menzalimi diri ataupun tidak. Yang kedua, muhasabah, perintah mana yang belum dipenuhi dan larangan mana yang masih dilanggar. Dan tindakan ketiga, manfaatkan kita beramal dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Mohon ampun dan rahmat melalui doa Al-A'raf ayat 23 ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan moga-moga kita diberikan petunjuk lah untuk mengamalkan, memaknai doa ini dengan ilmu yang benar lah, sebagaimana kita dah belajar pada hari ini, insya-Allah. Jadi mungkin sekadar itu dulu. Wallahu alam. Saya serahkan balik kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak saudari Ayat atas perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Sekiranya ada sesiapa yang nak bertanya, silakan. Saya tengok dekat chat, so far tak ada soalan. Ada tak sesiapa rakan-rakan yang nak bertanyakan soalan? Tak ada. Tak ada soalan yang nak ditanya? Baik. Ada soalan kat sini ya, saudara Ayat. Apakah nama pohon larangan itu? Hudi seperti mana yang kita dimomokkan? Okay, pohon hudi tu dia ada dalam surah Toha, surah ke-20. Sekejap saya buka. Ayat ke-120. Jadi boleh tengok surah Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Jadi daripada ayat ini kita tahulah pohon huldi itu adalah nama yang diberikan iblis. Jadi kita nak percaya tak apa yang iblis cakap? Betul tak apa iblis cakap tu? Jadi pohon huldi tu maksudnya pohon keabadian. Iblis nak bagi satu idea kepada Nabi Adam AS bahawa kalau makan daripada pohon huldi ni akan stay forever dalam syurga. Khalidin kan? Khalid, forever duduk dekat syurga tu. Jadi balik pada soalan tu, Allah tak bagi nama pun. Allah cuma kata jangan dekati pohon ini, syajarah. Hadhihi syajarah.
Allah tak sebut pun apa nama dia. Tapi istilah pohon khuldi itu adalah nama yang iblis bagi. Yang itulah jawapan dia. Baik, satu lagi pertanyaan daripada kawan-kawan kita ni. Kelas tadabbur Sister Ayat buat bila dan di mana? Oh, Masya Allah. Saya tak ada, setakat ni saya tak. Sebelum ni waktu saya kerja saya buatlah benda tu dekat setiap Jumaat sebelum ni, tapi dah setakat ni saya tak buat lagi, saya cuma buat bila dijemput je. Okey, ada soalan, adakah iblis dan syaitan sama? Adakah iblis dan syaitan sama? Okey, iblis tu dia merujuk kepada iblis yang tadi tu, seekor tu. Syaitan ni kalau dalam surah An-Nas kita lihat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas maksudnya syaitan ni adalah dia ada sifat sebenarnya dan boleh dikategorikan dari kalangan, boleh jadi dari kalangan jin dan manusia. Dan ada juga tafsiran menyatakan manusia dalam tu merujuk diri kita sendiri. Syaitan tu boleh jadi diri kita sendiri sebab dia ambil dalil daripada surah Qaf yang Allah menyatakan Allah tahu apa yang dibisikkan oleh kamu sendiri. Jadi iblis dan syaitan tu iblis tu merujuk kepada seekor tadi yang paling ketua, nak sebut macam tu ke? Paling atas sekali tu yang nampak dalam banyak babak-babak pada kisah Nabi Adam tu, itu merujuk kepada iblis lah. Dia yang masih ada sampai sekarang, yang diberi penangguhan, tak dimatikan. Tapi syaitan tu boleh jadi pada kalangan jin dan manusia. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Siapa nak bertanya lagi? Ada lagi tak? Kalau tak ada, kita dah boleh tutup ni. Okey, hasilnya tak ada dah. Sister Ayat. Baik, terima kasih banyak-banyak Sister Ayat atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah ada masa kita akan meneruskan lagi sesi yang penuh berkat ni di lain masa insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada pihak PMA, pihak Kesatu, pihak Kurnia yang sama-sama menganjurkan program kita pada kali ini. Baik, dengan itu kita tutup majlis kita, sesi kita pada hari ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah.